Sekarang kita akan bertindak kepada pelajaran kali ini, hadis baru. Ya, dalam mukadimah tadi saya membacakan matan hadis tersebut ataupun teks hadis tersebut. Sekarang kita tengok nota kita, maksud hadis itu. Daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, iaitu orang-orang Islam, bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, wahan itu ialah cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sekarang kita nak meneliti hadis ini satu ayat demi satu ayat. Apa cerita sebenarnya? Kata Nabi Muhammad, akan sampai satu masa, bila masa tu? Zaman sekarang. Zaman sekarang. Ataupun lebih khusus lagi, sejak kejatuhan kekhalifahan Islam kali pertama kepada bangsa asing. Semasa Baghdad jatuh ke tangan orang-orang Mongol. Itulah masa dia. Sampailah hari ini. Itulah masa dia. Nak sampai satu masa, ketika itu bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang kerumun orang Islam. Bila mula dia? Mula daripada zaman Mongol tadi lah. Mongol datang serang, orang Khazar pun datang serang, tentera Salib dari Eropah pun datang serang. Kemudian fahaman komunis datang serang tanah-tanah Islam. Daripada Rusia, daripada China, datang pula Jepun pula menyerang. Ya? Ini semua bangsa-bangsa dari seluruh dunia. Mereka akan datang mengerumuni kamu. Apa maksud mengerumuni kamu? Maksud dia, seluruh dunia tadi, yang bangsa-bangsa bukan Islam tadi ni, mereka ni berebut-rebut untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam. Dah kalahkan kerajaan-kerajaan Islam, nak menghambakan umat Islam. Dah menghambakan umat Islam, menguasai hasil bumi wilayah umat Islam. Begitu ceritanya. Mula-mula mereka datang nak dapatkan kuasa pentadbiran. Kalau serang tak makan, dia buat cara hilah politik secara halus. Dia bagi pemecah-pemecah Islam bergaduh sama sendiri. Kemudian salah seorang pemecah akan minta bantuan dia. Yang minta bantuan dia akan menang perang. Bila dah menang perang, yang minta bantuan dia ni tadi akan dijadikan raja. Bila orang tu jadikan raja, mesti ikut dekat dia. Sebab dia dah tolong perang bagi menang. Macam yang berlaku di Perak ni lah. Pergaduhan pemecah nak rebut tahta. Satu orang anak raja minta bantuan British, orang putih. Bila dah minta bantuan, memanglah dia menang perang. Tapi kemudian bila dia diangkat jadi sultan, dia kena ikut cakap British tadi. Sampai sekarang perlembagaan itu berlaku. Sebab tu sultan dia tidak berkuasa. Yang berkuasa ni majlis-majlis ni. Majlis-majlis di bawah sultan yang di dalamnya terdapat wakil ataupun residen orang Inggeris. Dia laga-lagakan kita, akhirnya pemerintahan negeri dapat kepada kita. Apa kuasa sultan? Sultan-sultan zaman dulu hanya berkuasa dalam adat istiadat orang Melayu saja dan agama Islam. Segala pemerintahan, segala peperangan, segala hasil bumi, semua di bawah Inggeris, residen dia. Kemudian dia mengerumuni umat Islam sebab wilayah-wilayah Islam ini kaya dengan hasil bumi. Kaya dengan hasil bumi. Dengan minyaknya, dengan pelbagai galiannya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan emasnya. Minyak, emas, timah, semua ada. Mereka datang sini, dia angkut habis. Kita punya kekayaan. Baik daripada tanah Arab, dengan piramid-piramid, dia buka semua, dia angkut ke negara dia. Baik di tempat kita pun, segala emas, segala hasil-hasil hutan, segala madu-madu lebah, rempah-rempah, semua dia angkut di sana. Dia yang kaya, kita tinggal miskin. Sampai hari ini pun kalau kita perasan, getah-getah kita masih mengalir ke sana duit dia. Apa sang jadi apa semua tu kan. Sejak zaman pemerintah Inggeris lagi tu. Sampai sekarang duit kita mengalir ke Britain. Mereka dapat lagi.
Jadi zaman itu, orang putih datang, dia buat pembangunan. Yang kita ni orang Islam seronok. Orang putih datang, dia buat jalan raya. Kalau kita, orang putih tak datang, mana kita ada jalan raya? Orang putih datang buat pelabuhan. Nak harap kita tak mampu buat pelabuhan. Orang putih datang, dia buka lombong-lombong, sediakan peluang pekerjaan. Buka bandar-bandar, kita pun seronok tepuk tangan. Sebenarnya mereka buat kemajuan ini semua untuk angkut hasil bumi kita. Dia buat jalan raya sampai ke dalam hutan, sampai ke gunung, sampai ke lombong. Dia kerah orang kita supaya buat kerja, dia tarik. Bubuh dalam atas lori dia, bawa ke pelabuhan, buat balik negara dia. Kita tepuk tangan seronok. Dia lagi 2 kali tepuk tangan. Sebab dia dapat hasil bumi kita. Di mana-mana kawasan orang Islam semua macam tu. Bukan di tanah Melayu saja. Semua tempat. Jadi kita ni, sama orang Melayu ni zaman dulu, dia kurang-kurang bijak berfikir. Kan? Orang putih, Francis Light, dia nak buka Pulau Pinang. Pulau Pinang ni penuh dengan hutan. Hutan banyak penuh. Dia nak upah orang Melayu supaya pergi tebang pokok. Orang putih nak buka Georgetown, Tanjung. Orang Melayu tak mau lah. Buat apa susah payah pergi tebang pokok, tak mau, upah tak mau. Inggeris dia bijak. Dia sumbat duit emas di dalam meriam. Kemudian dia tembak masuk dalam hutan. Duit emas penuh dalam hutan. Orang Melayu apa lagi? Semua pakat pergi. Nak cari duit emas. Masa nak cari duit emas, mereka tebang. Tebang pokok buat lain tinggi. Bayarannya sama banyak juga. Dia upah yang mereka nak bagi. Dia kata nak upah RM100. Dia tembak ke dalam hutan RM100. Kita pergi berbuk sekali. Kita dipermainkan oleh orang putih dulu. Begitulah nanti orang Islam.